Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayat akan berkongsi satu lagi topik untuk kuliah 7 minit Ramadan. Qiyamul Lail, optimalkan fungsi wahyu dalam bulan Ramadan. Ramadan, bagaimana kita mendefinisikan bulan Ramadan? Mungkin ada yang mendefinisikan Ramadan sebagai bulan berpuasa, atau ada juga yang melihat bulan Ramadan sebagai bulan yang diperbanyakkan ibadah. Jom kita perhatikan bagaimana Allah mendefinisikan bulan Ramadan. Jadi dalam Al-Quran hanya satu sahaja ayat yang mengandungi perkataan bulan Ramadan, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat ke-185. Jadi melalui ayat ini secara ringkasnya Allah mendefinisikan bulan Ramadan kepada dua bahagian. Pertama, bulan Ramadan sebagai bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai bayinat, sebagai furqan. Kedua, disebabkan pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, maka berpuasalah pada bulan Ramadan. Besarkanlah Allah atas nikmat petunjuk yang Dia berikan dan bersyukurlah. Jadi melalui ayat ni, Allah mengajar kita untuk raikan satu bulan yang padanya diturunkan Al-Quran dengan ibadah berpuasa. Jadi bila dengan beribadah puasa ni kan, kita fokus pada pembangunan rohani, kerana kita latih untuk jinakkan hawa nafsu selari kehendak Allah. Jadi kalau selama ni kita makan dan minum waktu siang dibenarkan, tak salah, tiba-tiba bulan Ramadan kan, tak boleh. Memang latih kita untuk kawal hawa nafsu. Itulah makna takwa kan, kita mampu tahan diri kerana mahu taat kepada Allah. Moga-moga latihan berpuasa ini buatkan kita lebih mudah garap petunjuk daripada Al-Quran. Jadi selain berpuasa, sebenarnya pemilihan waktu untuk baca Al-Quran akan mempengaruhi hati kita. Jadi kita perhatikan pada surah Muzammil ni, kita cuba pendengarkan dulu bacaannya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Jadi daripada awal surah Al-Muzammil ni, kita tengok pada ayat ke-6 ni, Allah menyatakan sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Di kat sini Allah memberitahukan kepada kita tentang kepentingan bangun malam, bagaimana impak dia kepada hati kita. Begitu juga kalau kita lihat pada hujung surah Al-Muzammil, iaitu pada awal ayat ke-20 ni, Allah menyatakan bahawa dialah yang menetapkan waktu malam dan siang. Misalnya kita kat Malaysia ni, waktu malam kita lebih kurang 12 jam. Selanjutnya dalam ayat ni Allah menyuruh kita untuk baca apa yang mudah dalam Al-Quran pada waktu malam. Allah spesifik sebut pada waktu malam. Sama ada 2/3 malam, lebih kurang 8 jam, atau 1/2 malam, lebih kurang 6 jam, atau 1/3 malam, lebih kurang 4 jam. Jadi melalui ayat-ayat ini, hamba yang menghargai Al-Quran, yang berfungsi sebagai petunjuk kehidupan, beri panduan dalam buat banyak keputusan dalam hidup, pasti mahu berusaha bangun pada waktu malam kan. Jadi selain perintah faham hidayah dalam Al-Quran pada waktu malam, Allah juga menyarankan kita untuk solat tahajud sebagai ibadah nafilah, ibadat sunat lah kan. Jadi sesiapa yang melakukannya ada ganjarannya di sini, iaitu apa? Moga-moga Rabbmu akan mengangkat ke makam yang terpuji. Jadi kalau di dunia ni kita terkejar-kejar nak dapat pangkat yang lebih tinggi, atau sesama insan yang sayang kita nak berada pada kedudukan yang istimewa dalam hati mereka, kan? Jadi bagaimana pula dengan kemahuan kita untuk dapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah? Jadi dalam ayat ni ada harapan untuk Rabb mengangkat kita ke kedudukan terpuji, iaitu dengan melazimkan solat tahajud. Jadi selanjutnya sedikit tips atau persiapan Qiyamul Lail yang kita boleh lakukan. Pertama, memberilah. Kerana dalam surah Al-Lail Allah menyatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga,
maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi dalam ayat ni Allah ajar kita bahawa sesiapa yang beri sementara dia bertakwa, maksudnya dia beri bukan dalam keadaan marah-marah, tak menyakiti hati orang yang menerima. Jadi sesiapa yang melakukan ini, Allah janji akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi tafsir menyatakan bahawa maksud jalan yang mudah adalah dimudahkan untuknya beramal soleh. Lebih mudah nak buat benda-benda kebaikan, dan kita berharaplah dengan kita memberi ini memudahkan kita untuk qiyamul lail. Jadi yang kedua, hindarkan diri daripada dosa, berjihad bersungguh-sungguh untuk berhenti maksiat. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Allah berserta orang yang muhsin. Jadi setiap kita mungkin ada blind spot, kita ada kelemahan-kelemahan atau kita terbiasa dengan dosa-dosa kan. Bila ada kesungguhan untuk berhenti atau elak daripada dosa itu, moga-moga Allah hitung sebagai jihad. Dan siapa yang berjihad, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya dan Allah akan bersama. Jadi yang ketiga, bermohonlah pada Allah. Ikhlaskanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah. Mintalah kepada Allah kan. Sebagaimana kita juga menyatakan dalam setiap solat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita juga nak mohon pertolongan kepada Allah untuk mudah untuk kita beribadah kepadanya. Keempat, usahakan tidur awal. Kelima, yang tak kalah pentingnya juga, jaga makan. Makanlah dengan makanan sihat, seimbang kan. Pastikan cukup minum air kosong. Dan moga-moga itulah setiap kita dimudahkan untuk bangun malam agar ayat-ayat Quran dibaca terkesan di hati dan dapat garap sebanyak-banyak petunjuk dari Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.